شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan masa, taufik dan hidayah yang Allah izinkan kepada kita. Kita bertemu pada pagi ini untuk kesekian kalinya di dalam kuliah khas online. Pada pagi ini tajuk yang diamanahkan untuk bersama-sama kita mempelajarinya ialah kewajipan anak yang soleh. Anjuran dan tajaan pada pagi ini ialah Ayahanda Haji Harun bin Saleh, Bonda Habsah binti Haji Abdul Aziz dan Bonda Hajah Halijah binti Ismail, anak menantu cucu cicit arwah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua. Allah angkat setinggi-tinggi mereka kepada kedudukan di sisinya. Dimudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Dipanjangkan usia mereka dalam taat. Dibahagiakan mereka di dunia dan juga di akhirat. Allah jauhkan daripada mara bahaya, dan malapetaka di dunia ini, dan mereka jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Surah Al-Isra ayat yang ke-23. Allah sebut wa qadha rabbuka, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan suatu ketentuan hukum. Alla ta'budu illa iyyah, bahawa kamu semua tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Dia. Dan juga ketetapan hukum Allah ialah wa bil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa hendaklah berlaku ihsan,
iaitu melakukan kebaikan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila sampailah umur salah seorang daripada ibu dan ayah umur yang tua, ataupun kedua-duanya sampai kepada umur yang tua, fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada kedua-duanya uff, wala tanharhuma, dan jangan mengherdik kedua mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada kedua-duanya. Tingginya ibu dan ayah sehingga Allah Subhanahu wa taala selepas meletakkan hukum berkait dengan tidak boleh menyembah hanya kepada dia, letakkan hukum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa kepada ibu bapa kena berlaku baik, kena berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kedua-duanya mencapai umur yang tua. Dan ayat ni Allah sebut imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kedua-duanya mencapai umur yang tua, jangan berkata kepada keduanya uff. Uff ni kalau kita orang Melayu kita kata orang Arab kata uff. Mak suruh hak ni ataupun ayah suruh hak ni, kita kata Jadi kita kata uff. Dalam ayat ni kalau dah tua jangan kata kepada kedua-duanya uff. Bukan bermakna kalau mak ayah kita tu masih muda kita boleh kata uff. Ayat ini menunjuk bahawasanya lebih-lebih lagi ketika tua. Sebab mak ayah ni bila mai tua mereka lebih sensitif. Orang tua bila mana dia tua, dia perangai dia macamlah perangai anak-anak. Dia nak dibelai, dia nak dimanja, dia nak diberi perhatian. Jadi kita pada waktu itu mungkin kita kata, apa ayah ni? Apa buat macam ni? Nak manja-manja kita pula. Jadi memanglah orang tua bila mana mereka semakin tua, mereka semakin sensitif jiwa mereka. Jangan kita ucapkan perkataan dan kata-kata yang menyinggung perasaan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau uff pun tak boleh, Allah SWT taukidkan arahan dia, wala tanharhuma. Jangan herdik kedua-duanya. Apa mak ni? Apa ayah ni? Hak tu pun. Ini banyak berlaku di akhir zaman ni. Bila bercakap dengan mak ayah, cakap elok-elok. Kadang-kadang mak tak bagi hak tu, ayah tak bagi hak ni, dia merajuk. Dalam bilik dia masuk, dia tutup pintu, dia kunci, tak mau keluar. Fatimah, bukalah pintu ni, buat dalam bilik. Siapa besar dia dengan mak dia? Siapa besar dia dengan ayah dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas sifat Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedua-dua mereka, maka hargailah kedua ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sesungguhnya
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang Allah bagi kesempatan, ada mak dan ayah, sebab di sana ada orang yang tak berkesempatan. Maka dia dikira beruntung memiliki kesempatan masa bersama-sama dengan orang tua dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka gunalah kesempatan masa yang ada untuk berkhidmat kepada mereka. Mak ayah ni, anak semua sama. Tapi yang menyebabkan tidak sama pada mereka ialah pada muamalah anak-anak dengan mereka. Anak-anak semua sama. Tapi yang tak sama ialah yang elok pergaulan, elok muamalah mereka dengan ibu dan ayah mereka. Dengan mak ayah ni tak boleh kira. Ada orang yang mak dia suruh dia pergi kedai, beli bawang, beli cabai. Dia kata, duit mak. Nak minta duit mak lagi. Sedangkan kita tu kerja dah. Tersab kira dengan mak kita, tersab kira dengan ayah kita. Dan saya kata, bodohlah orang yang kira dengan mak ayah. Kita dengan mak ayah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, membalas jasa pun tak mampu. No? Contoh, bulan-bulan anak-anak bagi 200, 300, 500, 1000 pada mak ayah dia. Dia nak balas, tu bukan balasan. Tak cukup nak balas. Itu ialah sebagai suatu pemberian dia yang disebut sebagai suatu penghargaan kepada titik peluh dan susah payah mak ayah kita bela kita dulu. Nak balas dengan mak ayah, balasan yang mereka telah buat baik kepada kita, sepertilah orang yang nak bilang nikmat Allah tak mampu. Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak boleh bilang nikmat Allah. Begitulah pengorbanan yang telah pun dibuat oleh ibu dan ayah kita waktu kita kecil-kecil dulu. Banyak perkara yang mereka lalu, mereka tak abang kat kita. Dan mereka tak kisah pun dan tak menganggap bahawa besar pun yang telah mereka buat untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu ayah, mereka orang susah kerja motong je. Tapi anak-anak Tuhan bagi otak yang baik. Anak-anak akhirnya boleh mengaji, masuk universiti, jadi cikgu dan sebagainya. Orang tua ni subhanallah, dia ke mana pun pakai basikal. Dia tak beli motor. Zaman tu motor nak beli tak mudah juga. Akhirnya bila anak-anak dah masuk universiti dan keluar bekerja, masalah sana barulah dia boleh himpun duit, dia beli motor. Dia kata alhamdulillah, dia kata anak-anak dah lepas habis dah. Tanggungjawabnya dah selesai. Dia pun ada kerja sendiri dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu ucapan dia. Allah muliakan dia. Lepas tu duit dia boleh himpun lah, dah anak-anak selesai dah. Dan dia boleh pergi Mekah. Dia pergi Mekah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan hasil usaha dia. Dia balik Mekah sebulan, dia meninggal. Maknanya dosanya dah hapus, selesai. Dia berpuasa pula di Mekah dalam bulan Ramadan. Jadi selesai, semua dosanya habis.
dia balik jumpa Allah dalam keadaan bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak ayah ni pula ada yang tak betul. Dia bela anak-anak dia kata esok ni lepas besar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bolehlah dapat sebulan 200, 300, 400. Dia nak mak ayah yang betul dia tak nampak tu. Dia sekolahkan anak-anak dia, dia bagi pelajaran, bukan dia nak imbalan dia nak balasan Allah. Kalau nak imbalan balasan daripada anak-anak tak betul. Cuma anak-anak lah nak kena reti apa yang mereka patut buat kepada ibu dan ayah mereka. Kadang-kadang anak-anak ni dia macam ni, kami nak bagi macam mana, ayah kami kaya dah. Ada juga macam tu, kami lebih miskin daripada ayah kami, kami tak ada apa pun, ayah kami kaya dah. Dia bukan tang kaya, tang bagi tu kena bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kata banyak tanda ada, sikit tanda ingat. Bulan-bulan kena bagi. Kalau mak ayah saya dulu dia pesan RM50 paling kurang sebulan. Bila saya dapat gaji, dapat allowance, jadi RM50 tu tak kacau, ni untuk mak. Waktu tu tak mampu. RM50 tu untuk mak dan untuk ayah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila dah ada duit sikit, ni untuk mak, ni untuk ayah. Hatta waktu dia stroke pun ayah saya tetap salam syabuh di tangan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Begitu yang dia buat, saya tengok pada mak dia. Saya tak sempat melihat yang dia buat kepada ayah dia, Tok Wan saya. Tapi saya sempat melihat, tengok dia buat kepada mak dia. Setiap balik kampung, dia tak pernah tak bagi duit. Macam tu lah anak-anak semua kena ingat. Kena bagi pada mak kita, kena bagi pada ayah kita. Sikit tanda ingat, kalau banyak tanda ada. Kalau dah kaya, bagi banyak. Kalau kita tak kaya, bagi mengikut kemampuan yang kita bagi. Jadi beruntunglah orang yang sempat berbakti dan bertuahlah dia sempat berbakti pada mak dan ayah dia. Anak-anak ni dia tahu apa yang boleh dia bagi pada mak ayah. Kadang-kadang dia tak boleh bagi duit, tapi dia boleh bagi tenaga. Jadi bila dia balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sawang-sawang dia buang, kipas angin ada apa? Hak beritam tu dia cuci. Rumah dia kemah. Allahumma salli ala. Keluar rumah dia tarik sampah. Jadi khidmat tu tak minta upah tu. Khidmat tu lillah, sebab dia anak yang soleh. Lepas tu dia tanya pula, hari ni mak nak pergi mana? Jom cik bawa. Jom saya bawa. Mak nak beli apa? Jom. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi apa saja kemampuan yang boleh kita buat, kita kena buat. Selagi mana mereka ada, masa kita ada, wajib kita buat. Jangan kita ada masa, ada peluang, ada ruang, ada peluang, kita abaikan. Kita rugi. Sebab Nabi kata, celakalah orang yang sempat dengan ibu bapanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi ibu dan bapanya tidak menyebabkan dia masuk syurga. Dan banyak orang yang tak dan dengan mak dan ayah. Kecil mak ayah dah mati, besar tak dan, tapi dia sempat, tapi dia tak berebut nak bagi. Jadi mak ayah dia penyebab dia masuk syurga. Banyak para awliya masuk syurga dengan para awliya, naik martabat awliya dengan sebab mak dan ayah. Ada seorang tu subhanallah,
Dia berjalan tengah-tengah padang pasir, seorang-seorang. Tiba-tiba dia sedang ada berjalan tepi dia seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu terkejut, dia tanya, siapa dia ni? Hamba Allah yang berjalan mengiringi dia tu kata, ana akhukal Khidir, saya saudara kamu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Masya Allah, dia kata, ya Allah, udah berjumpa dengan kamu Nabi Khidir, aku nak tanya martabat-martabat awliya. Imam Ahmad tu martabatnya apa? Nabi Allah Khidir ni, dia ialah orang yang tahu martabat para awliya, maqam para awliya, dia tahu. Imam Ahmad ni yang ditanya oleh hamba Allah ni sebab tinggi ibadat dia. Imam Ahmad sembahyang di malam hari 300 rakaat. Semayang di siang hari, semayang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semayang duha 500 rakaat. Jadi dia ta'ajub, maqam apa Imam Ahmad ni? Nabi Allah Khidir kata, martabatnya martabat siddiqin. Sayyidina Abu Bakar tu as-siddiq. Jadi siapa-siapa yang duduk martabat siddiqin, dia martabat awliya, ranking tinggi. Allahu Akbar, tu dia Imam Ahmad, martabat dia siddiqin rupanya. Baik-baik, saya nak tanya lagi seorang. Bishrul Harith itu martabat dia apa? Orang panggil juga Bishrul Hafi, Bishr berkaki ayam, jalan tak pakai kasut. Kata Nabi Allah Khidir alaihi salam, sallallahu alaihi Muhammad, martabat dia di zaman dia tidak ada seseorang yang lebih daripada dia. Maknanya dia wali ghaus, wali yang paling tinggi sekali. Kalau dalam kerajaan dia panggil Perdana Menteri, dia Perdana Menteri para awliya semua. Bishrul Harith, walaupun kasut tak pakai, tapi martabatnya ialah Perdana Menteri para awliya seluruh alam dan seluruh bangsa. Lepas tu dia tanya, saya ni yang boleh saya jumpa dengan kamu wahai Khidir, amalan saya apa? Amalan saya apa yang boleh jumpa dengan kamu ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni Nabi Allah Khidir kata, Nabi Allah Khidir sebut, bibirrika li ummika, dengan sebab kamu berbuat baik kepada ibu kamu. Jadi semua yang ada ibu, berjuanglah untuk jadi seseorang yang berkhidmat kepada ibunya dengan bersungguh-sungguh lagi mana mereka masih ada. Sebab ghalibnya mereka akan pergi dulu meninggalkan kita, mak ayah ni. Selagi mana ada umur, berjuang, bertempat di hati mak, bertempat di hati ayah. Allahu Akbar. Jadi hak ni cerita dia masalah Sayyidina Muhammad ketika mana ibu dan ayah masih hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya nak takkid dengan lagi, iaitu kita usaha untuk kita berkhidmat dan membantu mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni, bila mana ibu dan ayah sudah pun tua dan mereka sudah tak bekerja lah, mereka itu taraf mereka seperti ibu dan ayah terhadap anak-anak yang masih belum ada pekerjaan. Anak-anak yang masih belum ada kerja, dia duduk mengaji, wajib mak ayah sarah untuk tempoh masa mereka habis, sebelum mereka habis mengaji, mereka minum mereka, mak ayah lah yang jaga. Bila mana kita duduk dalam situasi mak ayah pula tua, tak kerja apa dah, pension dah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pula yang kena urus mereka seperti mana mereka urus kita hari itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi pada ibu bapa ni kena taat. Kepada ibu bapa ni kena taat. Seperti mana isteri kena taat pada suami, begitu anak-anak kena taat kepada mak ayah. Tak kira anak-anak tu laki-laki ataupun tak kira anak tu perempuan. Tapi anak laki-laki sepanjang hayat. Anak perempuan sekerat kehidupan sehingga dia bersuami. Bila mana telah berlaku akad dan si suami pun kata aku terima nikahnya, okey, ketika tu ketaatannya ialah pada suaminya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbanding ketaatannya kepada ibu dan ayahnya. Tetapi kalaulah si suami ni menghalang anak perempuan ni ataupun isteri dia taat kepada mak ayah dia, dia berdosa. Isteri nak balik rumah mak, tak payah balik lama dah tak balik abang, tak usah balik, biar pilah kat mereka. Dia berdosa. Isteri ni kena taat pada suami, tapi suami tu berdosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal suami ni, si suami ni sebenarnya dia juga anak kepada dua orang tua tadi. Maknanya mentua kita, ayah mentua kita, ayah kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Mak mentua kita, mak kita. Kalaulah mereka bukan ayah kita, bukan mak kita, jadi mana mungkin hukum Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pernikahan yang tak membatalkan wuduk sampai bila-bila. Tu ayah kita, tu mak kita dah tu. Agama kita abang dengan cara macam tu, tak batal wuduk tu maknanya mak hang dah, ayah hang dah. Banyak orang salah faham. Dia kata mak isteri dia, ayah isteri dia. Betul, tapi mak ayah hang juga. Kalau hang tak patuh, hang tak ikut mentua hang tak letak mereka sebagai ayah dan mak hang berdosa. Hang berdosa pasal tu hang hengke pula bagi isteri dia tu dosa juga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, taati depa. Tapi nak taat pun bukan setakat mak mentua kita, ayah kita. Bukan setakat mak mentua kita, mak mentua kita, ayah mentua kita. Mak kita sekalipun, ayah kita sekalipun, kalau dia suruh benda yang melanggar dengan syarak, itu tak boleh. Tak boleh dah. La sam'a wa la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Mak dia ni orang moden. Menantu dia orang mengaji, balik rumah pakai tudung labuh. Mak tak mau hang pakai tudung macam ni. Hang buang tudung lah. Tak boleh. Tak boleh patuh. Sebab tu dah langgar perintah Allah. Tak boleh menderhakai Allah sebab nak ikut, sebab nak taat pada mak dan ayah yang mengajak untuk tidak taat pada Tuhan. Okey. Anak yang soleh ni lagi satu yang untuk menjadi ingatan kita, tak boleh lekang dia daripada doa. Sebab tanggungjawab kita ialah berdoa pada mak ayah kita. Allah letakkan sehari semalam 5 kali untuk doa kat dia. Sebab tu dalam doa hak kita nak berdoa, doa pertama lepas angkat tangan, ya Allah, Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lepas angkat tangan, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa pertama apa dia?
Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Barulah susun doa lain. Doa tu pertama sekali. Jangan letak belakang sekali, letak pertama sekali. Ini untuk menjadikan anak itu dikonformkan dia sebagai anak yang soleh. Walaupun ibadah kita banyak, tapi doa tu tak baca, tak kira anak soleh. Wajib kena baca doa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab doa kita mahal. Doa kita pada mak ayah kita paling berharga dan sangat mahal. Lebih-lebih lagi ketika mereka dah tidak ada atas dunia ni. Mahal tak mahal, cuba tengok Nabi kata, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bihi aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bila mati salah seorang anak Adam, putus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain, yang ketiganya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan bagi dia. Aw waladin salihin yad'u lahu. Nabi pakai fi'il mudhari' memberi makna mustamir, yang selalu berdoa pada mak ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi doa ketika itu sangat berharga. Doa anak-anak kepada mak ayah yang telah mati sangat berharga untuk mak ayah yang duduk dalam kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atas muka dunia, doa mak ayah tu baik. Doa mereka mustajab. Bila mana mereka meninggal, doa kita pula mahal. Sebab doa kita tu doa yang pasti Allah kabul. Kalau berdoa untuk mak ayah, makbul. Mana-mana anak yang doa pada mak ayahnya tidak ada hijab, makbul. Langsung Allah terima. Dan mak ayah duduk tunggu tu dalam kubur. Di samping tu, selepas daripada kita beramal dan amal apa pun, angkat tangan, ya Allah Tuhanku, kalaulah ada pahala aku mengaji hari ini, ya Allah, sampaikanlah pada mak dan ayahku lafaz doa tu. Hari ini kita sedekah RM10, ya Allah Tuhanku, kalaulah ada pahala aku sedekah ni Tuhan, aku hadiahkan pada mak ayahku. Tak kira mereka hidup, tak kira mereka mati. Semua kebaikan. Hari ini kita puasa contohnya, yang pengen buka puasa, ya Allah, kalau ada pahala aku puasa hari ini, ya Allah, aku hadiahkan pada mak dan ayah aku semua kebaikan. Semua dihadiahkan pada mereka. Ini ceritanya sebelum mati, sebelum mereka mati. Macam mana kalau lepas mereka mati? Okey, lepas mereka mati ni, benda pertama yang anak-anak kena peduli ialah hutang mereka. Sebelum kita memfaraidkan harta benda yang ditinggalkan oleh ibu dan ayah, jadi hutang piutang itu penting untuk dilangsaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bukan sekadar benda, duit, tapi puasa, haji, nazak dan sebagainya. Mak ayah kita tinggal puasa, kita wajib ganti. Kita wajib ganti puasa mereka. Kita kena puasa, ganti puasa mak, ganti puasa ayah. Haji, kita yang buat untuk mereka. Nazar yang mereka tak tunai, kita yang kena tunai. Satu masa satu orang lelaki jumpa Rasulullah. Laki-laki ni kata, Rasulullah, mak saya mati dah. Cuma Rasulullah, dia tertinggal puasa sebulan. Kata laki-laki ni, apakah saya nak kena ganti untuk mak ayah saya, untuk mak saya? Nabi kata, na'am, ya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda.
Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hutang Allah itulah yang patut untuk dilangsaikan. Malah kita kena sebulan puasa untuk mak kita yang depa tinggal. Kalau depa berpuasa sebulan, depa tinggal. Wajib. Baik, kalau ada hutang-hutang, kita kata macam hutang di kedai ke, hutang di mana ke, kat siapa ke. Jadi kita kena jadikan hutang tu macam hutang kita. Tanggungjawab. Mana bayar sikit-sikit, sikit-sikit. Ini sebagai khidmat kita kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentulah ia satu yang besar dan tanggungjawab yang sangat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ramai, anak-anak ramai, ni untung anak ramai. Ayah kita ni penghutang, dia hutang 500 kedai tu. Dan ni kita keluar adik seorang sikit, kita bayar hutang mak, kita bayar hutang ayah. Tapi kalau anak seorang, dia kena berjuang. Anak tak ramai, dia kena berjuang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dan itulah yang ditunjukkan oleh syarak. Lepas tu saya nak pesan pada kita-kita yang masih ada ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan berkelahi dengan mak ayah. Ada anak-anak berkelahi dengan mak dengan ayah. Adalah benda-benda yang tak belaga angin, tak belaga dengan kita. Tinggal mak, tinggal ayah, tak balik-balik bertahun-tahun. Ada tak cakap dengan mak, ada tak cakap dengan ayah. Mak kita, ayah kita ni, lepas macam mana pun, itulah mak ayah kita yang Allah tentukan jadi mak ayah di dunia ni. Redha lah. Mak kita mungkin mulut banyak sikit, no? Kata pun lebih kurang, redha ya, doa kat dia. Jangan berkelahi, jangan bertengkar dengan mak, jangan bertengkar dengan ayah, tak betul. Dengan mak ayah ni Allah suruh, waghfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Waghfid, rendahkan sayapmu kepada keduanya kerana kasih sayang kepada kedua-duanya. Allahumma salli ala sayyidina. Dan kata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi jangan lawan, kita kena mengalah. Kalau kita nak kena mak kata pa, dengar aja. Ya mak, tak lawan. Sebab itu orang tua-tua ada pesan macam ni. Bila dia ni, waktu kita budak-budak kan, mak kata, abang, jangan buat macam tu. Kita jawab. Bila kita jawab, mak kata apa? Jawab. Mak kamu macam tu tak? Mak kamu bagi peluang pada kamu bela diri. Mak kami, bila kita jawab, kata, jawab. Nak jawab? Nanti tak jawab. Lama-lama benda tu jadi faham. Oh, tak boleh jawab. Jawab bahaya. Pasal apa? Takut. Tak apalah, waktu kecil kita jawab tak ada apa. Bila kita besar kita jawab, nanti jadi isu. Beretuh hati dia. Tentu waktu tu dia kata, amboi, pandai dah. Waktu kecil-kecil tak apa, besar pandai. Bila dia berasa hati, kita derhaka mana dia. Jangan jawab mak kata apa. Ya mak. Walaupun kita betul, tapi jangan jawab. Serah pada Allah. Ini pesan pada anak-anak. Sebab Tuhan suruh, waghfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Tuhan suruh buat turun sayap. Buat turun sayap kehinaan kerana rahmah. Kerana kasih dan sayang. Ini perintah agama. Lepas tu pesan untuk semua juga.
bila mana kita balik kampung, ziarah kawan-kawan mak, ziarah kawan-kawan ayah. Hari ni kita balik ziarah rumah Pak Long, Pak Loat. Esok kita balik, kita ziarah Pak Cik Musa, kita ziarah Mak Teh Timah. Ni semua kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah. Lepas tu kalau ada duit sikit, sedekah sikit. Macam dulu bila kita balik, kita boleh sedekah pada mak ayah kita. Ni kita sedekah lepas pula. Maknanya lepas mak ayah mati, kita mesti menghubungkan tali rahim antara kita dan mereka. Nabi kata, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Nabi kata, siapa-siapa yang nak dimurahkan rezekinya dan disebut namanya selepas dia mati, falyasil rahimahu, hubungkan tali rahim. Hubungkan tali silaturahim antara kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah. Lebih-lebih lagi, selepas mak ayah kita mati, di kampung tu bukankah sekadar kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah. Mak Melaka ada lagi, sepupu sepapat ada lagi, ziarah. Banyak orang duduk Kuala Lumpur, kita tanya, tak balik ke Kedah, tak balik ke Pening, tak balik ke Kelantan? Tak ada siapa dah Ustaz. Tak ada siapa tu maknanya tak ada mak ayah dah mati dah. Kita kata tak ada siapa tu, seorang pun tak ada dah. Ada lah Pak Melaka seorang, satu kena balik ziarah. Tak ada siapa dah, tinggal nak-nakan duduk kampung seorang, hak tu kena balik ziarah. Kita nak ziarah lepas ke? Kita ni tua, lepas tu nak nakan kita. Jadi hak itulah dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah penjadi asbab kepada rezeki kita murah dan nama kita disebut lepas kita mati. Orang yang menghubung tali rahim ni, orang dah sebut lepas dia mati, waktu dia hidup dululah, orang dah sebut kebaikan sebab dia menghubung tali rahim. Tapi ada orang masuk kubur hari ni, orang dah lupa lah. Waktu hidup tak pernah kenal adik-beradik, walaupun orang wujudkan WhatsApp keluarga, tak pernah menyahut. Sengap, tak mau kata pun, hantarlah emoji ke, senyum ke, apa, tanda best ke, apa ke. Tak ada. Macam tak wujud. Orang tu mati esok, nama dia hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita sedekah, buh nama mak, buh nama ayah, macam mereka ni. Mereka menajar nama lepas hilang, tapi lepas buh nama mak lepas, buh nama ayah lepas. Ni amalan yang baik. Kita pun tak tahu siapa yang infak kat kita, tapi nama ayah, nama mak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat dah pahala pada mak ayah, berjalan. Mereka tak boleh sedekah lah, tapi anak-anak tu buat baik kat mereka. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, dan apa-apa wasiat yang ditinggalkan oleh mak ayah, tunaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak saya lepas dia tak ada, sebelum dia meninggal, dia pesan duit dia dalam bank semua untuk Masjid Darsa. Alhamdulillah, selepas daripada meninggal ayah, walaupun dia masih dapat pencen ayah, tapi anak-anak dah bagi duit sampai dia tak keluar dah duit dalam bank. Jadi semua tu ialah untuk pembinaan masjid. Jadi berjalanlah pahala dia. Jadi setiap yang diwasiatkan, tunaikan, insya-Allah. Di sakat tu dulu, terima kasih kepada penaja kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan mereka kepada dia, dimudahkan mereka beramal-amal yang soleh, dan jadikan mereka ialah mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjejak kehidupan orang yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma nawwir qulubana bihidayatik Allahumma nawwir qulubana binuhidayatik Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم